Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu wasta'inu bisabri wassalati innallaha ma'as-sabirin. Allahumma nas'alukal afiyatan min kulli bala. Allah nas'alukal afiyatan min kulli bala wa shifaan min kulli da wa shifaan min kulli da wa antahfazana min kulli waba wa antahfazana min kulli waba. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pertama, mari kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin berkat taufik, hidayah dan inayah Allah, kita pada hari ini, saat ini, ketika ini kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus-terusan membekalkan kita iman dan takwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati umur kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan hidayah dan inayahnya dalam perjalanan hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keafiatan, kesejahteraan kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya ni lebih ginilah, nak pakai ni nafasnya pendek. Tak pakai peraturan. Saya minta izin, saya tak pakai. Ya, tuan-tuan kena pakai. Saya sesak rasanya kalau nak bercakap tu, nak tarik nafas. Kadang-kadang baca ayat Al-Quran tu kalau tertutup, dah lain dia punya nafas pendeknya tu. Ya.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, minta maaf lah yang ambil gambar tu jangan viral kan, mampus saya ambil kejuan. Ya. Alhamdulillah sekali lagi kita sama-sama panjatkan syukur ke hadirat Allah, setahun kita baru jumpa lah lagi. Saya perhati dari sana ni saja, saya perhati ada lagi yang tak ada dah. Ada yang tak ada lagi. Kawan-kawan kita, jamaah kita puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita boleh sambung lagi pengajian kita. Selalu saya ingatkan, lebih-lebih lagi kanak-kanak yang sudah 60 tahun. Ya, yang belum tumbuh gigi. Tak ada apa lagi yang kita nak laksanakan, sekurang-kurangnya 5 perkara dalam perjalanan hidup kita sampai bihusnil khatimah. Okay, sebelum saya sambung pelajaran kita nak ulang, saya menanya tajuk yang lalu dah hilang. Baru nak ingat-ingat balik ni. Ya. Yang pertama sudah tentunya majlis ilmu. Okay, majlis ilmu. Ya, kita dah tua-tua, majlis ilmu kan majlis taman-taman surga. Kita tak larat nak buat 100 rakaat, tak larat gitu. Termasuk yang cakap, tak larat. Inilah majlis ilmu, yang kita duduk walaupun sekejap. Allah Ta'ala janjikan, Nabi janjikan, seolah-olah 100 rakaat, tuan-tuan. Saya dah cuba dengan kawan-kawan saya maghrib tu kat Mekah tu. Kat maghrib, daripada maghrib nak sampai 100 rakaat. Kadang harap memang tak dapat tu. Kuat macam mana pun. Inilah keutamaan kita. Mudah-mudahan di akhir-akhir umur. Memang yang datang pun semua belum cukup umur. Ini masalah. Kalau dah cukup umur, dah tak datang dia. Okay. Maka sebab itu, mari kita sama-sama pelihara. Majlis ilmu. Yang kedua, solat berjamaah. Ya Allah, ya Tuhan. Memang berat saya akui. Tak apalah nanti. Sembahyang berjamaah. Yang ketiga, bukan saja dalam bulan Ramadan, lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Ayo kita sama-sama tatapi hidangan Allah. Makdubah, maksud hidangan Allah apa dia? Ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang matinya dah tak nampak, dah bendah tengok Al-Quran. Mana yang ada, hafal. Ulang-ulang pun tak mengapa. Tapi jangan putus satu hari satu malam kita tatapi ayat-ayat Al-Quran. Kalau takdirkan kita dah mula tak nampak, terus cari jalan supaya nampak. Mudah-mudahan rahmat Allah, ayat Al-Quran tu boleh mencerahkan lagi pandangan kita. Masya Allah. Ada kawan-kawan saya. Kalau tak nampak Ustaz, jangan putus asa. Kerana saya tahu ayat Quran, surah Quran itu menjadi penawar pada penyakit. InsyaAllah. Dan seterusnya, adakan majlis sentiasa ada ataupun susah payah pun kita lalui majlis kematian. Majlis kematian. Cuma kadang-kadang saya perhati kat mana-mana kan. Bila ada majlis perkahwinan, siap dengan bangku-bangkunya, kursi-kursi. Bila majlis kematian, satu kursi pun tak ada. Yang datang semuanya budak-budak nak bersila lama, taubat lahum. Akhirnya kenapa tak datang? Tak ada tempat duduk. Akhirnya tak datang. Ini tolong prihatin kalau ada majlis-majlis kematian. Tolong sediakan kerusi sekurang-kurangnya. Kanak-kanak 68 tahun tu boleh duduk rapi. InsyaAllah rajin lagi datang. Nak disalahkan macam mana tuan rumah tak sediakan kursi, tengok tak ada kursi. Kenapa pergi balik? Allah tak tahan nak berdiri. Siapa yang rugi gitu aja. Soalannya kita sama-sama prihatin. Saya baru-baru mengkerap sangat kematian kat kampung saya pun begitu. Sehingga satu ketika saya tanya orang tua-tua ni, kenapa tak pergi kubur? Nak duduk mana Ustaz? Dah tak boleh. Mencangkung pun dah tak boleh. Oh, rupanya memang tak ada kat kubur, tak ada duduk. Kalau ada pun dia duduk atas kubur. Tak boleh jadi ni. Besoknya ada kematian, saya bawa kerusi. Kita datang. Ini orang tua tu duduk atas kerusi.
Bila atas kursi bangku dia akan selesa. Nah, itu juga harus diberi peringatan. Itu pun bergaduh dulu dengan pemandu jenazah tu, pemandu kereta jenazah. Saya nak tumpangkan kursi ni, kalau dilipat-lipat tu kan bukannya tinggi mana. Mana boleh ini untuk bawa jenazahnya. Ya Allah, ya Tuhan, nak sekolahkan dia lagi. Nak sekolahkan driver tu lagi. Okey? Boleh tak tolong? Okey, letakkan kat situ lebih kurang dengan 15 ke. Memang eloklah disusunkan, boleh lipat-lipat tu kan, susun. Bergaduh tuan-tuan. Nak kena sekolahkan dia dulu. Okey? Bila dah tahu ini kepentingan gini-gini, Allah minta maaf lah Ustaz. Kita fikirkan, kerana orang tua-tua ni memang tak boleh berdiri lama. Kalau pergi kubur pun dia kena nak duduk yang selesa. Jadi dah dia nak baca tahlil ke, nak baca apa, dia duduk selesa. Allah tolonglah benda-bendanya, tolong prihatin sikit dalam masyarakat. Okey? Baik, dan yang akhir sekali, kita sama-sama walaupun sedikit. Okey? Apatah lagi kadang-kadang anak bagi rezeki sikit-sikit. Yalah, kalau tak mampu sedekah RM1 bagi RM10. Kata istilah istiqomah, rajin. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pada malam ini saya nak cerita mengenai masalah sabar. Rujukan saya dalam kitab Riyadhus Shalihin, tajuknya sabar. Kalau nak bicarakan hari ini, insya-Allah tiga kali belum habis baru tajuknya tu. Okey. Pegangan saya satu je. Yang pertama ayat Quran yang saya baca tadi, ya ayyuhallazina amanu wasta'inu bisabri wassalati innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, bersabarlah orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan Allah dengan sabar dan salat. Sembahyang, sesungguhnya Allah Maha penyabar, amat kasih orang-orang yang sabar. Nak cerita sabar ni tuan-tuan, ni mudah aja. Tapi rupanya nak melaksanakan, kalau ikut satu persatu tuan-tuan, bukannya mudah. Sebab itu janji Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan sabar pula itu dikaitkan tentang solat. Artinya kau nak minta tolong dengan Allah melalui lintangan sabar dan tak boleh tinggalkan solat. Sebenarnya apapun yang kita nak minta tolong dengan Allah, jangan tinggalkan ibadah. Itulah nilai-nilai sabar. Yang kedua saya baca tadi berhubungan doa. Yang mudah-mudahan apabila kita bertemu, kita berdoa, Allah Ta'ala ijabahkan doa kita. Allahumma nas'alukal afiyah min kulli bala. Ya Allah, sejahterakanlah kami, lindungilah kami, sisihkanlah kami dari bala bencana. Bayangkan tuan-tuan, dengan adanya bala, setahun saya tak datang sini. Banyak rintangannya. Itu pun silap, dahlah setahun tak datang, silap masuk pintu. Mujurlah ada haji tolong. Kalau tak pusing balik, lepas maghrib baru balik ni bang. Itulah bayangannya tuan-tuan. Di antara banyak-banyak bala bencana yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, janji kita, ya Allah, afiatkanlah kami, sisihkanlah kami, lepaskan kami daripada bala. Yang kedua, apa tadi? Wasyifa'an min kulli da', wasyifa'an min kulli da'. Kalau takdirkan ada di kalangan tuan-tuan yang datang termasuk yang cakap. Saya yakin tuan-tuan, kalau datang itu berpenyakit dan setiap orang datang itu berdoa, ya Allah afiatkanlah kami. Saya doakan sama-sama tuan-tuan. Kalau takdirkan sakit, ada dia punya ubat dia. Takdirkan sakit, ada penyelesaian di sebab itu wasyifa'an minku lidah. Sifat maksudnya penyakit, dan tawarkanlah penyakit kami. Saya tengok kat situ pun ada doa dah. Tapi kalau doa tu tak dijadikan satu amalan pun tak kena. Kalau nak jadi
bomo silakan. Kan Tuhan yang bagi penyakit. Tak ada lagi dah pusing macam mana kalau tak nak kembali kepada Tuhan sampai bila pun tak sakit. Tak sembuh. Percayalah. Sebab itulah kita bila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, saya kena iringi dengan doa. Mohon supaya dilindungi dari bala bencana. Yang kedua, ya Allah, kalau takdirkan ada yang sakit, Engkau sembuhkanlah. Di kalangan kami ini ada yang sakit. Siapa yang kat sini tak sakit, angkat tangan. Takkanlah dia tak sakit hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan. Okay, dan kita ingat dalam bab sabar juga, okay, Allah Ta'ala akan bagi kita penyakit supaya kita ingat dengan Allah. Yang ketiganya, wa antahfazana min kulli wabak. Ya Allah, peliharalah kami daripada wabak. Tak kira wabak penyakit apa sekalipun, wabak ni apa dia? Yang dibawa oleh angin lah. Okey, wabak-wabak yang kita dah COVID-19 dah tentulah wabak-wabak yang lain. Okay. Mengikut kawan saya doktor tu pula sekarang ni menjangkit pula wabak kusta pula. Okey. Ni ubat kusta jangan jumpa bomo, payah jawabnya. Okey, ini yang kadang-kadang kita renung baik-baik. Okey, dan penyakit saya nak maklumkan. Okey, dia ada 3 penyakit yang dikatakan fizikal. Ya, tubuh badan kita kalau patah ya simin je lah, insya-Allah sihat. Okey, yang kedua penyakit yang dibawa oleh angin. Okey, wabak yang paling kata orang tu yang paling susah, paling mencabar. Sakit apa? Sakit rohani, jiwa. Itulah saya bawa sabar ini. Tujuan saya bawa ini kerana kita banyak menghadapi lintangan-lintangan, agak-agak sabar itu lari tak daripada paksi daripada kita hidup. Okey, kerana apa? Apabila seseorang diuji, okey, maka tidak ada pampasannya melainkan sabar. Tapi sabarnya tu banyak yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini yang kita tak nak. Percayalah, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik, secara umumnya bahawa sabar ini ada 4 peringkat paling secara umumnya. Yang pertama, sabar melaksanakan ibadah. Supaya tuan-tuan mudah nak ingat, saya fokuskan satu-satu. Sabar melaksanakan ibadah. Ibadah ni luas, tuan-tuan. Okey, luas. Dan pokok segala-gala ibadahnya yang itu tadilah yang disebut wassolah, iaitu sembahyang. Sabar. Okey, nak melaksanakan ibadah. Ya Allah, nak bangun pagi sembahyang berjamaah tanpa sabar, tuan-tuan. Okey, insya-Allah tak bangun dia. Kalau tak tahu tu kelebihan dia, langsung tak pergi. Ada yang enggak pergi tiap-tiap waktu pergi itu nak nunggu mesyuarat agung. Nak berebut jawatan. Bukan kat sini, bukan. Ini kat kampung saya. Okey, jangan macam itu, tuan-tuan. Ya. Apa pun laksanakan ibadah, ini dah baru kita selesaikan hari itu, baca tak Yasin 3 kali. Malam nisfu Sa'ban. Allah cantiknya, tuan-tuan. Pertama, niat pada Allah supaya diberkati umur dapat melaksanakan ibadah. Masya Allah. Bacalah Yasin, doa nisfu Sa'ban. Okay. Lepas tu niat yang kedua, baca Yasin. Kita mohon pada Allah supaya umur kita diberkati, rezeki diberkati, rezeki itu diberkati. Walau sikit tapi cukup. Okay. Ya, mungkin kita dah tua, rezeki sikit tapi cukup untuk kesempurnaan ibadah. Kesempatannya untuk kita melaksanakan ibadah. Kalau banyak tak dapat laksanakan ibadah, tak beribadah pun tak guna, tuan-tuan. Saya nak gambarkan, ya Allah, rezeki. Okay? Bukan semestinya rezeki itu duit, tuan-tuan. Rezeki kita boleh datang sama-sama sembahyang berjamaah tu pun rezeki, tuan-tuan. Ya Allah. Okay?
Itu namanya istilah yang dikatakan sabar kerana pun nak mematuhi perintah Allah, minta keberkatan rezeki. Rezeki itu cukup, tuan-tuan. Saya yakin yang hadir semua ni Allah Ta'ala berkati rezeki. Walau sikit kita dapat sembahyang berjamaah. Yang tonggang langgang tu maghrib tak sampai rumah, tak sembahyang lagi, berjamaah jauh sekali. Saya nak tanya, tuan-tuan. Okey, nak tanya. Bila mana kamu nak dikejarnya? Sampai bila nak dapat? Sebab itu kalau percaya pertolongan Allah dalam sembahyang tu, tuan-tuan, semuanya ada disempurnakan. Okey, cuma tak kesempatan nak cerita bab sembahyang, duduk untuk apa, berdiri untuk apa, rukuk untuk, insya-Allah akan datang. Ya, dan yang seterusnya kita mohon kepada Allah yang ketiga, dikuatkan iman dan takwa kita dalam perjalanan hidup kita. Saya akui siapa yang baca kitab Al-Iqna, dia akan jumpa amalan-amalan tu. Okey, maka sebab itu generasi yang lama-lama masih ingat kiai-kiai dulu buat kerja amal tu, nak baca 3 kali Yasin ji. Ya Allah, waktu lepas maghrib sampai isyak lebih sikit je lah, lebih 10 minit. Okey, tutup dengan sembahyang isyak. Bila tu? Tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, setahun sekali pun tak lepas. Tak lepas. Kat masjid tempat saya tu, mula-mula tak payah. Saya kata gini. Kenapa tak baca? Baca Yasin dah elok lah dia tu, baca Yasin. Ya mudah-mudahan kalau 3 kali baca salamun qaulan mir rabbir rahim, ya Allah diberi kesejahteraan dunia dan akhirat. Siapa yang tak nak? Okey. Tapi ada juga yang tak suka, tuan-tuan. Saya pun tak pelik lah kalau orang baca Yasin dia tak suka ni, elok kita bacakan Yasin dia agaknya. Okey, apa lagi kita nak buat? Okay, alhamdulillah kita lalui dengan penuh kesabaran, sempurna jadual kita tahun ini. Kita laksanakan ibadah. Itu namanya sabar. Sabar melaksanakan ibadah. Kejap lagi kita berhadapan dengan apa, tuan-tuan? Bulan apa? Bulan Ramadan. Sebut je bulan Ramadan, masamnya kenapa? Okey, kenapa? Ramadan, ada yang mengeluh pula Ramadan. Sudah. Tadi Pak Imam pun baca doa kot. Oh tak ada. Asar tadi. Allahumma barik Sya'ban wa Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan bulan Ramadan. Beria-ia nak tunggu bulan Ramadan. Dah ingat nak sembahyang tarawih, rupanya nak dapat permit pasar Roma. Tapi bukan sini, bukan. Ini kat tempat saya. Aduh, umur berapa ji? Ada 65 tahun. Masih berebut lagi dengan pasar Ramadan. Minta maaf lah, tuan-tuan. Okey, benda itu sepatutnya dah berlalu. Kita ambillah saki-bakinya untuk ibadah. Okey, begitulah sembahyang berjamaah. Tuan-tuan, Pak Imam, jatan kuasa. Kalau saya tegur marah tak? Kalau marah tak boleh, saya redha. Okey, saya redha kalau ditegur. Okey, tuan-tuan marah pada saya. Sebab saya tengok sahabat-sahabat yang saya ni yang masih tinggal haji ni. Apa kelebihan dia nak sembahyang berjamaah? Lain daripada pahala yang dia nak. Tahu tak, lepas sembahyang berjamaah ada wirid-wirid yang ampuh. Wirid-wirid yang Masya Allah hebat sebenarnya. Kalau nak bicarakan kalimat istighfar 3 kali, La ilallah wahdahu la syarikalah 10 kali, Allahumma ajirni minan nar 10 kali, Allahumma antas salam sekali, dan ayat-ayat yang lain termasuklah ayat kursi. Masya Allah. Okey, saya nak minta maaf. Okey, apapun segala urusan, selesaikan dulu hak-hak ini kepada orang-orang yang berjamaah. Dia berat datang, tuan-tuan. Kalau sampai sini hilang dia punya wirid-wirid lepas sembahyang, pendapat sunnah wal jamaah.
Masya Allah. Kalau itu ditinggal, saya rasa tuan-tuan balik tu macam kosong. Kosong kita balik. Kerana segala-galanya dihimpunkan kat situ. Allahumma antas salam wa minkas salam. Mohon kesejahteraan. Masya Allah. Kalau itu ditinggal, apa lagi yang kita ada tuan-tuan? Okey. Maka sebab itu kalau nak marah-marahlah. Okey. Selepas baca doa, kau nak buat tahlil ke, nak buat apa ke, persilakan. Hatta saya kalau mengajar pun, tolong jangan dikurangkan sembahyang berjamaah zikirnya. Tak apa lambat kita zikir tuan-tuan. Itulah bekalan kita yang sembahyang berjamaah. Jamaah kat rumah, insya-Allah lepas sembahyang salam tengok TV, hancur. Inilah dia nak datang sini nak dapat dipimpin Pak Imam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Mohon Allah Taala beri kesejahteraan. Sekarang dah ramai-ramai kita baca Allahumma antas salam wa minkas. Saya yakin tuan-tuan, kalau tuan-tuan yakin bahawa inilah yang sunnah Nabi nak kita buat lepas sembahyang, apa makna? Kesejahteraan kita minta, keselamatan kita minta. Bukan seorang, ramai. Mustahil Allah Taala tak mustajab. Kan? Mungkin saya tak mustajab, mungkin Tuan Haji yang baca mustajab. Ya Allah. Boleh? Dah senyap je marahlah tu. Okey, jangan. Lepaskan dulu tanggungjawab kita sebagai imam untuk nak selamatkan orang tua-tua. Mintalah orang tua-tua ini tinggal berapa hari lagi. Kalau itu dapat bekalan, Masya Allah, baca ayat kursi lepas solat, Fatihah, surah kursi, dijamin taman-taman surga. Ya, inilah fadilah-fadilah yang ada dalam sembahyang berjamaah. Kalau boleh jangan tinggal. Lepas tu doa, lepas doa silakanlah yang lain. Ini sabar tak? Perlu sabar tak? Perlu tuan-tuan. Kesabaran kita lebih-lebih Pak Imam kena sabar ya Allah nak menghadapi, nak menyembuhkan, nak merawat para makmum. Okey, kadang-kadang Pak Imam tengok suasana macam ini berat sikit, dia pun bacalah ayat-ayat Al-Quran yang berbentuk macam doa. Contoh, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu penawar doa untuk anak. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sembahyang. Wahal baru sekali dia datang sembahyang berjamaah. Okey, mudah-mudahan besok dia akan menjadi orang yang terus beribadah. Okey, dan jadikanlah zuriat kami orang-orang yang berdoa. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar. Ya Allah, rintihan Pak Imam. Okey, kita pun alhamdulillah dengar baik-baik. Sambung lagi. Okey, Rabbighfirli walidayya walil mu'minina yaumal qiyamah yaqumul hisab yaumal hisab. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa mak bapakku dan orang-orang mukmin di hari hisab nanti. Allahu Akbar. Okey, dirawat elok-elok. Ya kena sabarlah tuan-tuan. Kadang-kadang Pak Imam pula, hebat pula. Okey, maghrib tu surah Yasin. Salam-salam isyak terus gitu. Ini pun kadang-kadang terbabas juga. Okey, dan orang tua-tua kat belakang ya, sesuaikan dalam keadaan supaya aman, tentram. Kan ini masjid tuan-tuan. Kalau masjidnya Pak Imamnya aman, kita pun aman, kita tentram. Okey, speakernya ataupun pemberas suaranya pun jelas. Okey, tak payah orang luar memang dia tak dengar dah. Yang sembahyang tu bila jawab ayat tu, wa syifa'u lima fi sudur wa hudaw rahmatal lil mu'minin. Saya percaya. Tapi kalau dia menyemeknya buat lama-lama sembahyang, ini mana rosaknya? Ini bendari tak peduli. Mulalah yang lain-lain. Percayalah tuan-tuan. Okey, maka sebab itu jadikan tentram, jadikan untuk wasilah wirid-wirid supaya Allah Taala jadikan masjid-masjid menjadi penyejuk, ketenangan. Okey, sebab itu kadang-kadang litur tuan-tuan, daripada kita sembahyang masuk nak sembahyang berjamaah, sabarnya kita nak sembahyang berjamaah, sabarnya kita menunggu imam baca ayat-ayat Quran, kadang-kadang panjang sikit. Agak-agak beroleh ketenangan atau tidak? Kalau tak boleh berketenang, bermakna belum sampai tahap sabarnya di kita. Contohlah, okey,
Ini bab kematian lah. Contoh je lah. Oh, sabarlah. Isterinya mati ke, suaminya mati ke, bapaknya mati. Okey? Tapi dia tak baca surah Fatihah, dia tak baca surah Yasin, tahlil jauh sekali. Itu bukannya sabar, tuan-tuan. Kesabaran dia itu kenapa? Apa keperluan si arwah. Okey? Oh, bacakan surah Fatihah. Khususan ila arwah al-Fatihah. Tak boleh baca sekali, baca 40 kali. Cuma nangis saja baca? Tidak. Bukan sabar. Sabarnya itu kerana apa? Alhamdulillah kita dapat laksanakan dia baca Yasin. Nak baca tu penuh kesabaran. Begitu juga sabar, tapi tak sembahyang. Namanya bubar. Nah, tak sembahyang, sabar. Okay, tapi tak sembahyang. Bubar namanya itu. Tak boleh. Sebab itulah kita sesuatu ibadah memang kena perlu pertolongannya adalah sabar. Kejap lagi Ramadan. Okay. Dalam bulan Ramadan banyak pula hikmah-hikmahnya dalam bulan Ramadan. Tak apa nyetel orang lain bawa pun tak apa. Okay. Baik. Yang kedua, ujian menghadapi cobaan. Masya Allah, tuan-tuan. Okay. Bila menghadapi cobaan, kita ke mana arah yang dituju? Okay. Maksud saya, kalau contoh cobaan yang pertama, cobaan kematian. Kan kadang-kadang musibah kematian, ya Allah. Petang ini tadi minum kopi sama, okey. Malam pukul 8.30 dari hospital, rupanya dah bawa ke hospital. Pukul 9 dah inalim. Tengok tuan-tuan. Okey, kematian mengajar kita. Bukannya tua pun baru 41 tahun. Nak gambarkan tuan-tuan, kalau ditakdirkan bab kematian ini, apa sabarnya? Sabar untuk kebaikan arwah, itu yang penting. Okey, itu pun kadang-kadang bila pak tahlil panjang sikit la ilaha illallah pun yang makmum bila sampai habis, bila nak habis? Mana sabarnya tuan? Okey, kawan kita meninggal, meninggal rapatlah tu sama-sama minum alih-alih meninggal. Ya memang suruh sabar, apa sabar kita untuk kebaikan dia. Itu maksudnya sabar diiringi dengan solat, sabar dengan ibadah. Okey, cuba perhati. Sebab itu tadi termasuk ya majlis kematian. Ada berapa hak-hak kematian? Mandikan, kapankan, sembayangkan, pikulkan, kebumikan, baca yasinkan. Okey. Ada 6. Bolehkah kita semua buat tuan-tuan? Minta maaf lah tuan-tuan. Yang cakap pun tak boleh. Mungkin kita boleh mandikan, kapankan, sembayangkan, pikul dah tak boleh tuan-tuan. Okey, semuanya tinggi, saya rendah. Kerana saya pak aja tuan-tuan. Nampak? Tak boleh. Okey. Jauh sekali nak gali kubur. Dah tentu nak mandikan, kapankan, sembahyangkan, pikulkan, dah tak dapat. Gali kubur, insya-Allah minggu depan baru mayatnya sampai. Gali kubur hebat tuan-tuan. Berat tu jadi kubur, main-main. Okey. Apatah lagi usia-usia 60 tahun. Panjang umur atau panjang nafas gitu. Nampak tuan-tuan? Okay, memang kita tak dapat. Mana yang kita dapat? Allah, jadilah Pak Imam tu pimpin baca Yasin untuk arwah. Kita baca sabar, tunaikan hak-hak dia, kita tunaikan. Kalau ditakdirkan hak kita dengan dia, sabarnya apa tuan-tuan? Allah, arwah ada hutang kat saya. Okey, 10 ringgit saya halalkan. Jadi kesabaran itu untuk melaksanakan ibadah supaya antar kita dengan dia tak ada hutang. Sebab itu bila keluar rumah diisytiharkan siapa-siapa yang ada hutang arwah ni ada hutang pada tuan-tuan, mohon dihalalkan. Kalau tak dihalalkan, minta kepada ahli waris. Rupanya kaitan hutang dengan si mati berat tuan-tuan. Okay. Contohlah si mati itu ada hutang kat kita 10 ringgit. Allahu Akbar. Kalau dibagi pun habis gitu je. Tak apalah, halal dunia dan akhirat. Kadang-kadang datang pula Allah ni ada hutang kat saya 100 ringgit. Kita pun boleh kanan kiri tak ada berkesian, dan saya halalkan dunia dan akhirat. Tadi anaknya minta, ya Allah sekiranya hutang tuntutlah kepada saya. Tapi kalau cakap hutang 100 ringgit, ya macam mana? Halalkan aja lah. Tapi kalau hutang 10 ribu macam
Agak-agak lah tuan-tuan. Kalau 10.000 boleh ke? Berat, jangan cerita. Maka sebab itu tunaikan hak dia. Bila hak dia kita tunaikan, ibadah kita laksanakan, insya-Allah kita pun rasa puas, rasa tenang. Inilah maksudnya sabar membawa kepada ketenangan. Okey, ujian yang kedua selalunya pasangan hidup. Okey, pasangan hidup. Cantik, rukun damai. 50 tahun kahwin, baru ada nilai-nilai nak gaduh. Kenapa? Pak Haji nak kahwin lagi. Masya Allah, sabun. Okey. Asyhadu an la sikit lagi tuan-tuan, sikit je. Bab ini kita sikit je. Apa tadi? Sabar menghadapi pasangan hidup. Lalu saya nasihatkan yang generasi muda, kamu nak bina rumah tangga, nak bina ekonomi, nak bina anak-anak, nak bina kasih sayang. Memang kena sabar tuan-tuan. Bila nikmatnya, bila 60 tahun ke atas tuan-tuan. Betapa harganya isteri di sisi kita. Okey? Dan rupanya perempuan pun sama. Okey? Betapa harganya suami bersama hidup.
anak membesar, semua yang besar. Okey. Sebab itu kadang-kadang Masya Allah, kesabaran itu rupanya di akhir. Okey. Tak apa, kalau diujinya sikit, sabar je lah. Kerana Allah Ta'ala dah terang-terang pesan kat kita, wasbiru bi innallaha ma'asabirin, bersama dengan orang-orang yang sabar. Bila dah tua-tua pasangan hidup, saya minta maaf tuan-tuan. Okey, kadang-kadang saya keluar saja, Okey, kat kedai kopi ke, kafe ke apa, saya saja tengok. Ada dia bawa mak bapaknya minum, saya kata dalam hati, ya Allah, saya nak bawa mak bapak dah tak ada peluang. Okey, saya tengok suami isteri. Okey, dua orang sama-sama berjalan, sama-sama minum. Nikmat yang Tuhan bagi. Ya Allah, anak dah besar semua, tinggal duduk berdua. Nak masak pun tak berbaloi kata orang tu. Bawa isteri, jomlah kita medanglah kita minum berdua. Rahmatnya tuan-tuan. Okey, kalau saya nampak, saya doakan tuan-tuan, ya Allah, kasih sayang di ujung-ujung ni. Okey, mudah-mudahan suami, kalau suami mati, isteri dapat redha suami, yang suami pula redokan isteri. Okey, berpisahlah. Tapi di saat-saat Allah mahtim bi husnil khatimah tu, kesudahannya, hujung-hujung tu dapat keredaan, berdua redha. Nikmat Tuhan yang bagi kemudahan, kesenangan digunakan untuk sembahyang berjamaah, mengaji sama. Masya Allah. Kadang-kadang saya teriri hati juga tuan-tuan. Tengok orang tua-tua ni, umur berapa Cik Haji, berapa? Dah 78, yang tu 76. Saya ni belum sampailah lagi. Nikmat di akhir-akhir berdua, nikmat sama-sama, ya Allah. Okay. Saya belum tentu tuan-tuan. Maka sebab itu nak membinanya perlu sabar, percaya Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nikmahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, jadikanlah majlis ilmu malam ini, ya Allah, majlis yang Kau berkati, majlis yang Kau rahmati, majlis yang Kau redai. Pimpinlah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan rahmat dan rahmat-Mu ya Allah, ke jalan keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, berkat majlis ilmu pada malam ini ya Allah, kami beramai-ramai menandatangan memohon padamu ya Allah, sejahterakanlah tubuh badan kami, anak pinak kami, ahli keluarga kami, para jamaah yang bersama-sama dengan kami ya Allah. Lindungilah kami daripada sebarang kaifan dan kelemahan, sebarang kecacatan dan kecelakaan, sebarang musibah penyakit yang tidak diingini, sama ada yang lahir maupun yang batin. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap mak bapak kami ya Allah, ampunkanlah dosa mak bapak kami ya Allah. Bahagiakanlah dia di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat nanti ya Allah. Cucurlah rahmat dan kasih sayang-Mu sebagaimana Ia menyayangi kami dan waktu kecil-kecil kami. Ya Allah, nurgahkanlah kami kesehatan, kesejahteraan, keselamatan, keamanan, ketenangan, kebahagiaan serta kemakmuran di mana-mana kami berada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum subhanahu wa tahiyatum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aqimus shalah.